Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua para pendengar Malam Mistik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada karya Fira Syazik Firas. Kisah yang bertajuk Lockdown. Sudah hampir setahun lamanya tidak ku jejakkan kaki di bangunan berwarna coklat ini. Sejak lockdown dikenakan di sini, inilah hari pertama bangunan ini kembali dibuka. Rindu pula rasanya untuk bertemu kembali dengan rakan-rakan seperjuangan, juga tenaga-tenaga pengajar atau lecturer di sini. Seakan terngiang-ngiang suara lecturer yang tidak jemu-jemu menurunkan ilmu kepada kami. Teruja rasanya hari ini dapat aku bertemu mereka kembali. Seawal pagi, sesudah solat subuh berjemaah bersama suami juga anak-anak tersayang, aku menyiapkan apa adanya sarapan untuk seisi keluarga juga keperluan mereka. Setelah suami keluar bekerja, juga anak-anak ke sekolah, aku menyiapkan diriku untuk menimba ilmu. Setelah berpuas hati, tiada apa yang ketinggalan, aku memandu ke destinasi. Terasa ingin ku pecut kenderaanku agar cepat sampai. Tapi aku harus mematuhi undang-undang di sini agar tidak tersasar. Di bangunan coklat ini, kelasku berada di tingkat 2. Semasa memasuki bangunan, hanya Luisa, penyambut tetamu yang ada di tempatnya. Setelah mengucapkan selamat pagi kepada Luisa, aku terus menuju ke lift. Tit 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 tit. Kata laluan untuk ke tingkat atas ku tekan. Semasa memasuki lift, terbau olehku suatu bauan yang aneh seperti bau kepam. Hei, bau apa ni? Tapi aku tidak mengindahkannya. Mungkin bangunan ini telah lama tidak digunakan semenjak lockdown. Pintu lift terbuka di tingkat 2 bangunan. Pertama kali, kaki menjejak keluar lift. Aku merasakan sesuatu. Tapi seperti kebiasaan, aku tidak melayan perasaanku sendiri. Aku terlalu awal begitu, kerana keseluruhan aras 2 tu masih lagi kegelapan. Oleh kerana telah biasa menjadi pelajar yang terawal sampai, aku terus memetik semua suis lampu di atas tu. Aku berjalan menuju ke kelasku yang terletak di belakang, iaitu bilik yang terakhir sekali. Masuk ke dewan kelas yang besar, terasa seram tatkala melihat kerusi-kerusi dan meja ditutup dengan kain putih. Setelah meletak beg di tempat kegemaranku, aku terus menuju ke pantry. Terasa rindu untuk menghirup bau di bilik pantry itu. Semuanya seperti selalu, tiada bezanya. Aku membancuh secawan kopi panas dan terus keluar. Di luar, terlihat 2 orang rakanku, Georgia dan Vinci, telah pun tiba.
Kesempatan itu ku ambil untuk berbual sepuasnya dengan mereka berdua. Berbagai topik yang kami bualkan sehinggalah telefonku berbunyi. Hello? Ya, I ada di kelas ni dengan Georgia dan Vinci. Ya, cepat ya, I tunggu you. Talian dimatikan dan aku memberitahu pada Georgia dan Vinci bahawa Linda yang menghubungiku di dalam perjalanan ke kelas. Tak sabar rasanya untuk berkumpul semula dengan semua rakan-rakan seperjuangan. Sebentar ya, I nak ke pantry nak buat kopi panas. Sejuk juga kan cuaca hari ni walaupun dah masuk summer. Vinci bangun untuk ke pantry. Vinci, you tak takut ke pergi sorang-sorang? Dah lama bangunan ni ditutup. Mesti ada hantu yang menunggu. Sempat Georgia yang memang terkenal kaki mengusik menyakat Vinci. Alah, setakat hantu kat sini tak takutlah I. Entah-entah hantu tu yang takut dengan I. Maklumlah I kan lebih hantu dari hantu. Ish, korang dua ni tak ada benda lain ke nak bergurau? Jaga sikit mulut tu, jangan cakap yang bukan-bukan. Aku mengingatkan kedua sahabatku dari bercakap keterlaluan. Georgia hanya tersenyum sinis memandang kelibat Vinci yang menghilang masuk ke pantry. Selalunya sementara menunggu lecturer dan rakan-rakan seperjuangan yang lain, aku memang suka buka bacaan ayat-ayat Al-Quran di telefon. Rasa segar minda mendengar kalam Allah itu. Semasa ayat-ayat Al-Quran dimainkan, aku lihat Georgia seperti tidak senang duduk. Dia gelisah. Matanya kulihat menjadi merah. Mungkin dia kesejukan, dugaku. Tiba-tiba, hentikan bacaan itu! Tinggi sekali, nada suaranya membentak. Sejurus kemudian, Georgia berlari ke pantry. Apa hal pula dengan Mina Sali ni? Berpagi lagi dah angin. Datang bulan kot. Aku mengomel sendiri. Ayat-ayat Al-Quran masih beralun indah dari telefonku. Sambil mendengar kalam Allah, sambil tanganku pantas menyiapkan baris-baris assignment yang masih tertangguh sejak dulu. Al-maklumlah, aku kan pelajar last minute. Leka menulis, aku tidak sedar akan kehadiran Linda di sisiku. Hai Ana, apa khabar? Rindu sangat dengan you. Linda, bila you sampai? Tak perasan I. Aku menyoal Linda. Sesungguhnya, aku memang tidak perasan langsung bila Linda masuk ke dewan. Tiba-tiba saja sudah duduk terpacul di depan muka. Volume telefon ku rendahkan kerana aku berbual dengan Linda. Anna, you seorang je ke? Yang lain belum sampai ya? Berani you kan? Linda menyoal. Taklah. Georgia dengan Vinci ada di pantry tu buat air. You tak nak buat air ke? Soalku. Kejap lagi lah, kata Linda. Terdengar satu bunyi yang kuat datang dari pantry. Muka kami berdua seakan tak berdarah, terkejut dengan bunyi itu. Bunyi apa tu Linda? Jom pergi tengok. Linda tidak berganjak. Tak naklah. You pergi seorang lah. Vinci dengan Georgia kan ada di pantry tu. Kenapa you nak takut? Tapi hati-hati, okey? Manalah tahu kawan you dua orang tu dah bertukar jadi hantu pula dalam pantry tu. Linda ketawa nyaring
menaikkan Roma. Aku melangkah ke pantry dengan penuh debaran. Vinci, Georgia, korang okey ke? Dari luar pintu, aku memanggil keduanya. Tiada jawapan. Suasana sunyi. Aku menolak pintu dan masuk ke dalam. Tiada. Mereka tiada dalam pantry. Masakan sepantas kilat mereka keluar. Bilik pantry yang hanya muat untuk 4 orang tu kosong. Hanya bauan aneh terhidu olehku. Dengan perasaan yang bercampur baur, aku berlari mendapatkan Linda. Linda, Vinci dengan Georgia tak ada dalam pantry. Mustahil mereka keluar sepantas tu. Bila pula mereka keluar, sedangkan kita ada kat depan ni? Mustahil lah. Hai, you pasti ke mereka dua tak ada dalam pantry tu? Impossible. Takkanlah mereka boleh hilang macam tu saja. I do not believe it. Linda membesarkan bola matanya padaku. Linda memandangku dengan satu pandangan yang aneh. Di bibirnya tersungging senyuman yang menyeramkan. Aku cuba mengalih pandangan mata ke arah lain. Terasa pipiku dihembus sesuatu. Anna, you nak pergi mana tu? Temankanlah I kat sini. Bukankah you kata rindu sangat pada kami? Kami pun rindu pada you sangat-sangat tau. Aku menoleh pada suara itu. Ternyata Vinci dan Georgia ada di belakangku. Kedua mereka tersenyum lebar memandangku. Aku seakan sangsi, adakah ini kenyataan atau ilusi semata? Linda menghampiriku sambil ketawa. Georgia dan Vinci juga begitu. Ketawa mereka semakin galak dan bertambah nyaring, seolah-olah mengilai. Aku mencapai barang-barangku di atas meja dan berlari keluar dari situ. Setelah aku menoleh ke belakang, ternyata Linda, Georgia dan Vinci mengejarku. Tapi yang pasti mereka bukanlah kawan-kawan yang ku kenal selama ni. Rupa mereka telah sepenuhnya bertukar menjadi amat ngeri dan menakutkan. Ku tekan kata laluan untuk turun ke bawah. Berdegup kencang jantungku ketika itu. Semasa pintu lift terbuka lebar dan kaki baru menjejak ke dalam, terdengar suara hilayan di belakang. Seperti ingin gugur jantungku di kala itu. Cepat-cepat aku menekan butang ke bawah. Cemasnya aku ketika itu hanya Allah yang mengetahui. Apa yang bermain di minda ketika itu hanya ingin keluar dari bangunan itu secepat mungkin. Lift sampai ke bawah. Secepat mungkin aku keluar dari lift menuju ke front office. Aku harus memaklumkan pada Luisa apa yang telah aku lalui sebentar tadi. Aku berlari ke front office dengan harapan Luisa ada di situ. Tapi harapanku melisit bila kulihat 3 ekor makhluk yang mengejarku tadi sedang bertenggek di atas kaunter. Makhluk-makhluk itu menyeringai memandangku. Aku harus melintas
keluar ke pintu depan. Aku cuba berlari sepantas mungkin ke pintu. Namun, makhluk-makhluk itu melompat di hadapanku tanpa diduga. Bagai ingin pengsan aku apabila makhluk-makhluk itu cuba menarikku. Sedaya upaya, aku cuba melepaskan diri dari cengkaman mereka. Allahu Akbar! La haula wala quwata illa billahil aliyil azim! Hanya kalimah suci itu yang dapat aku ingat di saat-saat genting ini. Seperti diberi suatu kekuatan, aku meluru ke pintu keluar. Sebelum keretaku pandu keluar dari bangunan itu, sempat ku menoleh ke pintu masuk yang bercermin-jernih. Kulihat 3 makhluk ngeri itu masih ada di situ melihatku dengan pandangan yang menyeramkan. Setelah hampir sampai ke rumah, telefonku berbunyi menandakan ada pesanan dari aplikasi WhatsApp. Telefonku, aku capai dan kulihat ada pesanan dari lecturerku yang berbunyi, "Hai, rindu dengan kamu semua. Tidak sabar untuk memulakan kelas minggu dari sekarang. Diharap kamu semua sudah bersedia untuk memulakan kelas seperti biasa. Jumpa lagi di kelas nanti." Seperti tidak percaya dengan apa yang ku baca, ku buka diary yang sentiasa ku bawa. Sesungguhnya, aku yang tersilap akan tarikh permulaan kelasku dibuka. Sememangnya, bangunan berwarna coklat itu masih belum dibuka pada sesiapa pun sejak lockdown setahun yang lalu. Seharusnya, aku disapa oleh makhluk-makhluk yang menghuni bangunan itu adanya. Mujurlah aku tidak terkurung bersama penghuni-penghuni gaib itu. Seharusnya, ini menjadi peringatan buatku yang selalu lupa. Sekian daripada Firas Syazik Firas. Betul ke cerita ni? Oh, ada di dalam kurungan. Hanya sebuah cerita rekaan. Sekian. Terima kasih, Brother Fai. Assalamualaikum. Peace. No.